بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ya Allah, lapangkanlah dada kami, permudahkanlah urusan kami, bukakan pintalan lidah kami agar manusia memahami perkataan kami. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur puan-puan para muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah serta salawat dan salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana kita dapat sama-sama bertemu dan bertamu di dalam ruangan ini, di dalam rumah yang diberkati oleh Allah Jalla Jalaluh, dan bersyukur kerana Allah Ta'ala memberikan kepada kita ini peluang dan ruang untuk merasai nikmat kehidupan, sehingga dapat kita berkumpul di dalam majlis ilmu yang mulia ini, insya-Allah, dengan kita membicarakan kitab Bidayatul Hidayah. Dan insya-Allah hari ini kita sampai pada muka surat berapa? Muka surat 7, 9, 8. Masih mukaddimah muka surat 8. Perenggan yang mana? Perenggan yang pertama. Namun demikian. Namun demikian. Baik. Namun demikian, nafsu ammarah ulama su ini, kita membicarakan tentang bahayanya orang yang ada ilmu tetapi dia tidak menjadikan ilmunya itu bermanfaat padanya dunia dan akhirat, yang dipanggil sebagai orang yang alim ataupun ulama tetapi ulama yang su, yang jahat. Kerana ilmu sepatutnya membentuk diri kita ini, mendekatkan diri kepada Allah dan mengenal yang mana betul, yang mana salah, dan yang mengenal akan yang mana dunia, yang mana akhirat. Tetapi bila ada ilmu tetapi salah gunakan ilmu sehingga memberatkan dunia melebihi akhirat. Sedangkan Allah Ta'ala mengajar kita dalam Quran, berkali-kali kita mengulang-ulang baca, dalam surah Duha dan sebagainya, yang Allah Ta'ala sebutkan walal akhiratu khairul laka minal ula, ataupun wal akhiratu khairun wa abqa, yang mana Allah Ta'ala kata akhirat itu adalah khair, yang terbaik, minal ula, daripada yang awal, maksudnya daripada dunia. Akhirat lebih baik daripada dunia. Sebab tu kita pada hari ini diberikan oleh Allah Ta'ala akan nikmat dunia sehingga kita terlupa akan hakikat akhirat, sehingga kita rasakan seolah-olah dunia inilah yang selama-lamanya dan akhirat itu adalah perkara yang perkara yang tidak memberatkan dalam hidup kita. Tapi kita hari ini diajarkan oleh Allah Ta'ala melalui saudara mara kita di Palestin, mereka tidak memandang lagi dunia ini apa-apa, melainkan yang dipandang adalah kenikmatan akhirat. Sehingga anak-anak kecilnya pun tidak memikirkan lagi makanan di dunia, melainkan mereka memikirkan seandainya mereka mati, mereka akan dapat menikmati makanan di syurga. Masya Allah. Jadi mereka diajar oleh Allah Ta'ala. Kita belajar dengan ilmu, dengan buku. Kita belajar dengan para ulama. Kita belajar dengan orang kata apa, membaca. Tetapi kita tidak belajar dengan cara praktikal. Tapi orang-orang Palestin belajar dengan cara praktikal. Terus dipraktikkan akan ilmu tersebut, terus diamalkan. Bahkan budak-budak tersebut tidak sempat pun nak belajar kitab macam kita. Lahir-lahir mereka memang di dalam keadaan yang dizalimi, tetapi mereka terus diajar oleh Allah Ta'ala dengan cara af'al, ataupun dengan cara perbuatan, dengan fi'aliyah. Kerana ilmu itu sebenarnya perlu berdiri atas 3 perkara, iaitu belajarnya kita dengan ilmu itu adalah dengan qalb, dengan hati, kemudian dengan lisan, dan yang ketiganya adalah dengan perbuatan. Kerana Islam dan iman itu juga berdiri atas 3 perkara. Islam dan iman berdiri atas 3 perkara, iaitu yang pertamanya adalah taqrir ataupun iqraru bil lisan. Kita mengikrarkan Islam kita dengan lidah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian yang keduanya adalah kita ini wa tasdiqun bi qalbi. Kita membenarkan akan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan hati kita, mengiyakan, meyakini akan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Dan yang ketiga barulah dipanggil sebagai wa af'alu bil arkani, mengamalkan apa yang dirukunkan oleh Allah di dalam Islam. Baru betul 3 perkara. Tetapi kalau hari ini kita hanya Islam pada lisan, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, lisan kita mengaku Islam, kita orang Islam, kita orang mukmin dan sebagainya, tetapi perbuatan kita itu tidak setimpal ataupun tidak sejajar dengan apa yang disebut di lisan kita. Termasuk kita ini termasuk dalam golongan orang Islam yang melakukan kemunafiqan. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Jadi sebab itu ulama usul ini bahaya. Kerana nafsu ammarahnya selalu membisikkan di telinga mereka bermacam-macam angan-angan. Jadi kita belajar ada ilmu, jadi ulama pula menyampaikan ilmu, tapi dalam di telinganya itu dibisik-bisiknya oleh nafsunya itu dengan bermacam-macam angan-angan. Ada angan-angan itu ini. Ya. Tak salah untuk bercita-cita, tapi yang salah adalah berangan-angan. Kita dulu kecil-kecil belajar angan-angan mak jenin. Kan, berangan itu, berangan ini, tetapi tidak melaksanakan pun apa yang dia inginkan tersebut. Ya. Dan membisikkan kepadanya bahawa dia telah banyak menabur jasa. Na'udzubillahi min dzalik. Ulama usul ni dia rasa saya ni banyak dah menyampaikan ilmu. Dia rasa begitu. Ya, menaburkan jasa di kalangan manusia, sehingga dia layak untuk menerima bermacam-macam anugerah dari Allah Taala. Ini bahaya ulama usul. Dia rasa ilmu yang ditaburkan, dia melakukan jasa kepada masyarakat dan umat, maka dia rasa dia perlu menerima balasannya di dunia. Ini ulama usul. Ulama ul akhirah dia tak nak harap kat dunia. Ada tak ada sudah, tapi yang dia harap adalah hakikinya adalah diharapkan di akhirat nanti. Kat dunia tak harap. Ada. Okey, alright. Ya, nikmat Allah Taala bagi okey. Nak pakai kereta sport, pakailah, tak apa. Tetapi dia tidak mengharap. Dia tak boleh kata, saya mengajar lama dah ni sepatutnya anak murid dah beli kereta sport kat saya. Dia harap macam tu. Pula dah. Tak kan? Saya mengajar lama dah ni, sepatutnya dah ada anak-anak murid sponsor saya pergi London, contohlah. Kan? Dia mengharapkan akan balasan. Tak sepatutnya, kerana itu adalah perbuatan yang jahat. Ulama usul, walaupun zahir nampak okey, betul lah tu, keinginan dia apa salahnya. Ini bukan soal apa salahnya, tapi salah. Kerana apa? Dia menggunakan akan ilmunya dan akhirat itu untuk nak mendapatkan kelebihan dunia. Dia menjual akan akhiratnya yang kita dah bincang dulu. Ya. Jadi dia rasa macam dia layak mendapat bermacam-macam anugerah daripada Allah. Nafsunya juga mengkhayalkan kepadanya bahawa dia adalah lebih baik daripada hamba-hamba Allah yang lain. Na'udzubillah min zalik. Jadi sampai tahap dah jadi takabbur, merasakan dia lebih hebat daripada orang lain. Dan sampai tahap merasakan ujub ni rasa bangga diri lah. Dia rasa diri dia betul, dia rasa diri dia hebat, dia rasa diri orang tak pandai, dia pandai lagi. Dia hebat, dia ni ramai pengikutnya. Ada kan? Itu adalah perbuatan ulama usul, ya. Dan dia rasa dia lebih baik daripada hamba-hamba Allah Taala yang lain. Tak boleh. Tak kisah kita ulama tak ulama, baru belajar kita lama belajar, tak boleh rasa yang kita ni baik pada orang, tak boleh. Tak boleh rasa saya ni tak adalah, saya rasa saya ni baiklah juga, dia kata macam tu. Mengaku, tak boleh. Kita kena rasa yang kita ni kurang baik. Tak naklah kata jahat, sebab tu doa, tapi rasa saya ni kurang baik lagi. Tengah berusaha nak membaikkan diri kita. Itu yang datang mengaji ni. Kalau dah baik semua, tak payah ngaji lah. Sebab kita tak baik lagi, dia datang mengaji. Sama juga yang mengajar, sebab dia belum baik lagi. Maka dengan dia mengajar orang, maka dia dapat memperbaiki dirinya sendiri. Ini kerja kita. Islah dia panggil. Usaha kita datang mengaji ni, kita ni islah. Islah ni adalah memperbaiki. Memperbaiki diri. Kita buat correction diri kita. Kerana Allah Ta'ala ni maha baik. Dia memberi peluang kepada kita, Allahu Akbar kabira. Sehingga nak mengakhirkan hayat kita pun, nak sampai ajal pun, Allah Ta'ala masih lagi bagi peluang kepada kita. Berbagai-bagai peluang yang memberikan kepada kita agar kita dapat kembali bertaut kepada rahmatnya, bertaut kembali kepada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Punya maha baik Allah Jalla Jalaluhu. Wahai para penuntut, kata Imam Ghazali, kita lah ni talibin, ya, para penuntut, talib, ya, talibat ataupun talibin. Orang tak salah faham, taliban dia kata. Taliban, talibin, kita ni talibin, iaitu orang-orang yang menuntut ilmu, menuntut. Kita bukan sekadar belajar, kita menuntut ilmu. Menuntut ilmu ni kerana apa? Kerana menuntut daripada Allah.
Menuntut ilmu, ya Allah, kerana Allah adalah yang alim, yang ilmun, itu Allah Ta'ala. Okey? Maka jadikanlah dirimu bersama dengan golongan yang pertama. Golongan pertama yang mana? Yang niat dia datang mengaji kerana nak dapatkan redha Allah. Betul? Ada golongan pertama. Datang mengaji tak ada apa, nak redha Allah. Datang mengaji tak ada apa, melainkan nak mendapatkan, akan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Nak dapatkan keredaan. Itu saja. Tak ada niat lain. Tak ada niat belajar nak tunjuk hebat ke orang, tak ada. Tak ada niat belajar nak tunjuk pandai, tak ada. Tak ada niat belajar kita kerana nak tunjuk kita ni bagus, tak ada. Tujuan kita mestilah kerana mengharapkan keredaan Allah Ta'ala. Seandainya ibu-ibu dan perempuan yang hadir mengaji ini tapi ada niat selain daripada keredaan Allah, taubatlah cepat-cepat. Ya, kerana kita nak buat apa pun kerana mardatillah. Kerana kita ni abdillah, kita ni hamba Allah Ta'ala. Tak ada lain kita ni. Makhluk Allah, hamba Allah Ta'ala, datang daripada Allah, balik pada Allah. Maka buanglah segala kesombongan kita dalam dunia ini. Kesombongan hati kita dengan Tuhan. Buang segala-galanya kerana kita nakkan keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kesombongan tidak akan dapat menjadi tempat untuk nak menanggung rahmat Allah dan keredaan Allah. Dia akan menutupi. Kerana takabbur. Sombong namanya takabbur. Jadi bila takabbur, ada hadis yang riwayat, hadis kursi yang mafhum. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang merentak dan memakai selendangku, maka dia akan berada dalam neraka-Ku. Maka kiasan bagi selendang tu, apa maksud selendang? Maksudnya pakaian lah umpama. Iaitu apa dia? Orang tanya pada Nabi SAW, apa yang dimaksudkan dengan selendang Allah Ta'ala? Ridha Allah Ta'ala tu apa dia? Iaitu sifat membesar diri, yang dipanggil sebagai takabbur. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat mutakabbir. Sebab Asma'ul Husna kan kita belajar pagi-pagi, betul tak? Baca pagi-pagi tak? Asma'ul Husna lepas subuh baca tak semua ni? Lepas baca Yasin, baca Asma'ul Husna. Kerana Asma'ul Husna ni Allah Ta'ala yang perintah kita untuk menyebut namanya. Yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Bagi Allah Ta'ala itu ada nama-nama yang indah, maka kau serulah dengannya. Maksudnya bila kita nak berdoa kat Tuhan, mesti sebut Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min. Ataupun membaca Asma'ul Husna. Dan ada doa Asma'ul Husna. Jadi kalau boleh pagi-pagi lepas subuh, dah zikir, dah wirid, dah kita dah tak ada apa-apa dah, orang kata, baca Yasin, lepas baca Yasin kita pun baca Asma'ul Husna. Dan kemudian lepas baca Asma'ul Husna, kita berdoa. Berdoa kepada Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala janji dah. Sebut nama aku, kemudian serulah nama aku. Maka bila menyeru nama Allah Ta'ala, maksudnya berdoa dengan menyebut namanya. Jangan sekali-kali kita berdoa, Ya Allah, Ya Tuhanku, terus minta je. Mesti ada pujian kepada Allah, menyebut nama Allah, dan kemudian ada salawat dan salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu baru namanya adab, dan doa itu akan diangkat oleh Allah Ta'ala. Ya? Jadi Asma'ul Husna. Jangan kita ambil sifat Allah Ta'ala takabbur, mutakabbir dia bagi. Allah Ta'ala al-mutakabbir. Mutakabbiru, iaitu yang maha membesar dirinya. Betul tak? Layak tak Allah Ta'ala besarkan diri dia? Layak tak Allah Ta'ala kata ana rabbukum, aku Tuhan kamu? Layak tak Allah Ta'ala kata aku maha besar? Layak tak Allah Ta'ala kata aku maha hebat? Layak tak Allah Ta'ala kata aku Tuhan yang maha azim, maha ghafar, maha qahar dan sebagainya? Layak atau tidak? Layak. Kerana dia Tuhan. Yang tak layak untuk mengaku-ngaku diri ni siapa? Kita. Sebab tu Iblis dilaknati oleh Allah menjadi iblis kerana dia mengaku dan merampas dan mengambil yang bukan haknya. Apa bukan haknya itu? Iaitu merasa dirinya hebat. Yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah, betul? Ya? Yang mana Allah Ta'ala perintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam, tetapi iblis kata dia tak nak. Aba wastakbar. Saya selalu ingatkan sifat itu. Kita kena buang dua sifat. Aba. Aba ni maksudnya dalam bahasa Arab, dalam bahasa kita maksudnya enggan. Enggan. Dia tak nak menerima, menolaknya. Kebenaran tak nak diterima. Dia rasa diri dia betul. Itu namanya adalah aba. Ataupun dalam bahasa kita sekarang cakap apa? Ego lah maksudnya. Aba lah, aba, ego. Kemudian yang keduanya wastakbara. Takabbur. Bila dia enggan nak sujud kepada Adam, maka datang apa lepas itu? Sifat padanya, sifat yang jahat, iaitu wastakbar. Dia rasa aku hebat. Kenapa dia kata gitu? Dia kata macam mana? Dia kata ke Allah Ta'ala sendiri. Dia kata apa dia? Allah, engkau jadikan Adam dari tanah, aku dari api. Nampak tu? Engkau dari tanah, Adam dari tanah, aku daripada api. Maka api dengan tanah siapa hebat? Oh, maksudnya begitu. Dengan Allah Ta'ala ni, dia lawan. Dia kata engkau jadikan aku daripada api dan engkau jadikan Adam daripada tanah.
Maka kau nak macam mana pula api pula nak tunduk kepada tanah? Maksudnya begitu. Sampai macam tu sekali takabburnya dia kepada Allah Ta'ala. Maka dengan dua sifat ini, apa Allah Ta'ala sebut kepada Iblis? Wa kana minal kafirin. Maka engkau jadi kafir. Kafirin. Yang main sekarang ni tak boleh sebut-sebut kapi-kapi. Ya, sensitif lah. Tak boleh sebut kapi. Apa tak sebut lah, Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Cuma janganlah kita pergi ke orang yang bukan Islam, kita kata ini kapi ni neraka. Memanglah tak boleh. Itu tak ada adab namanya. Ya tak? Tapi bila dia tak Islam, memang dia adalah kafirin. Betul tak? Kerana Allah Ta'ala ya ayyuhal kafirun. Betul tak kan? Wa kana minal kafirin. Betul tak? Sebab siapa yang tak taat kepada Allah Ta'ala, yang tak mengaku Allah Ta'ala Tuhan, namanya kafir. Betul tak? Cuma kita ni berlandas lah, berlapik lah orang kata tak? Tidaklah terus jumpa-jumpa kawan je minum-minum ni kafir lah orang kata macam tu ya. Memang betul dia kafirin, tetapi kita menjaga adab je lah ya. Tetapi kalimah tersebut tidak boleh dilarang untuk orang Islam menyebut, kerana ia adalah merupakan kalam Allah, iaitu Al-Quran. Kalau Tuhan yang mempunyai kita pun mengecop orang yang tidak kembali kepadanya sebagai orang yang kafir, maka kenapa pula kita tak boleh sebut pula? Ya, boleh sebut, cuma dengan adabnya. Okey? Baik. Jadi mana tadi? Tidak termasuk dalam golongan yang kedua, ya. Jadi yang pertama tadi tu kita nak apa pasal? Kenapa? Sebab sifat orang yang pertama tadi dia nak redha Tuhan sahaja. Macam ibu-ibu dan perempuan yang hadir ni lah, semuanya kerana nak redha Allah. Bukan kerana yang lain. Kalau ada yang datang kerana yang lain, maka dapatlah apa yang dia nak tu. Kan datang apa? Sebab nak makan mi. Macam tu. Makan mi Bandung. Makan mi kuih tiaw. Makan apa? Kuih. Dapatlah balik rumah makan tu je lah. Bawa urut. Tak? Yang tak dapatlah apa-apa. Betul tak? Betul tak? Ya? Jadi kalau datang kerana nak dapat redha Allah dapat, pahala dapat, makan dapat. Ya tak? Semua dapat. Tapi kalau datang mengaji kerana nak makan, dapat makan je. Redha tak dapat, rahmat tak dapat. Kerana apa? Kerana salah niat. Sebab tu kita niat betul-betul ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kita innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa ila akhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap amal itu dengan niat. Itu selalu kita sebut dah. Setiap amal itu dengan niat, dan tiap-tiap perbuatan itu akan dibalas berdasarkan niatnya. Jadi kalau niat kita baik, insya-Allah Allah Taala bagilah ya. Semua niat nak redha Allah, maka confirm insya-Allah Allah Taala redalah kita semua pada hari ini insya-Allah ya. Dan tidak termasuk di dalam golongan yang kedua, kerana banyak sekali orang yang lalai. Orang kedua yang mana? Golongan kedua yang mana? Golongan kedua adalah golongan yang dia belajar, dia menuntut ilmu, jadi orang alim, tetapi dia ada niat yang lain, yakni dia nak mendapatkan dunianya. Tapi dalam masa sama dia nakkan dunia itu, dalam hati dia tetap merasa bersalah. Dia rasa bersalah. Tahu tak? Dia rasa, benda ni tak betul ni, tapi dia buat juga. Itu golongan kedua. Dia tahu ni menjual agama ni, apa dia panggil apa? Penunggang agama. Dia tahu ni menjual agama, bersyarah-syarah sebab nak duit, syarah-syarah nak duit. Dia tahu ni salah, tapi dia buat juga orang ni. Itu golongan kedua. Maka orang macam ni, kata Imam Ghazali, mudah-mudahan nak kat mati esok dia taubatlah. Tapi kalau tak taubat, na'udzubillah min zalik, neraka lah tempat. Sebab tu ada riwayat mengatakan orang alim masuk neraka dulu daripada orang jahil. Berapa lama dulu tu? 500 tahun dulu. Maksudnya advance, 500 tahun ke depan dia masuk dulu. Kemudian baru orang jahil masuk. Jadi orang alim bukan kerja kecil. Tanggungjawab yang paling besar sekali jadi orang alim. Sebab tu kita ni belajar, kena betulkan. Kena pastikan kita ni berguru dengan guru yang benar-benar sama-sama membetulkan diri. Bukan guru yang membawa kita, menjerumus kita ke dalam neraka. Na'udzubillah. Kerana apa? Kerana kalau jadi guru pun menyampaikan ilmu, tetapi dalam masa yang sama menggilai dunia, maka bagaimana anak murid nak jadi orang-orang yang memahami mana dunia, mana akhirat? Ya tak? Jadi dunia tak ada masalah. Habis kuliah nak sembang bisnes lah. Betul tak? Kerana Nabi SAW orang bisnes. Nabi suka sahabat berniaga. Kerana kalau tak ada orang Islam yang ada keuangan, tak ada duit, macam mana nak tolong orang Palestin tu? Betul tak? Macam mana nak tolong orang miskin? Macam mana nak keluar zakat? Betul tak? Jadi boleh, tetapi tidak menjadikan itu perkara yang utama. Perkara utama dalam perbincangan kita adalah akhirat. Sembang-sembang dengan kawan-kawan, apa dipanggil, kopi-kopi, ngetih-ngetih, kita kopi-kopi kan, duduk tu sembang-sembang akhirat.
Dah kan? Sembang-sembang tu akhirat. Sembang-sembang sebut je. Sembang boleh, sembang itu ini ni, tapi kait dengan akhirat, kait dengan akhirat. Itu baguslah. Tapi kalau sembang-sembang, ngopi-ngopi, ngeti-ngeti je, oha je dunia je kan, maka malaikat akan lari. Kerana malaikat akan bau pertemuan kita itu seperti mana bau bangkai. Bau bangkai. Bila orang berkumpul sembang dunia, tak ada sembang akhirat langsung, tak mengaitkan kepada Allah, Rasul dan akhirat, maka malaikat lari. Kerana malaikat akan bau busuk macam bangkai. Dia lari. Tapi kalau sembang-sembang tu, sembang dunia lah, boleh lah kan. Dunia tanya you punya anak, tanya rumah macam mana, okey. Tapi semua dikaitkan dengan akhirat. Ingat ke Allah Ta'ala. Ya, akhirnya sekali, yang lagi best lagi, kita mulai dengan Al-Fatihah, dia kata. Dengan minum tak? Minum kat mana? Minum kat mana? Kat UP. Minum kat UP. Al-Fatihah, dia kata. Sembang-sembang. Dah habis sembang-sembang pula, kita akhiri majlis kita dengan tasbih kafarah. Kan? Lagi bagus lah. Kan? Sebab apa? Kenapa kita kena tutup dengan tasbih kafarah sebenarnya bila sembang-sembang? Sebab orang mengajar pun, mengaji pun, orang kuliah pun akhirnya dengan tasbih kafarah. Betul tak? Apatah lagi bila sembang-sembang hal-hal yang lara. Sebab apa tasbih kafarah? Rupanya kita ni bercakap kadang-kadang dan bercakap bukan sengaja nak buat dosa, tapi tak sengaja. Bila tak sengaja itu, maka Allah bagi ruang. Kata ulama, Allah Ta'ala memberikan ruang kepada kita satu, dia panggil wahid. Wahid ni apa maksudnya? Ada yang kata sejam, ada yang kata sehari. Dia bagi peluang sehari tu sebelum malaikat nak catit salah kita. Sebab kita buat tak sengaja. Maka sebelum nak catit tu, Allah bagi peluang dulu supaya kita subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Minta ampun kepada Allah Ta'ala, maka malaikat tak jadi catit dosa. Tu sampai macam tu sekali. Buat pahala pula terus catit tak tangguh. Buat kebaikan catit terus. Tapi bila buat satu tengah sembang-sembang tadi tu keluar benda tak elok yang tak sengaja, tak perasan, malaikat catit, Allah kena dulu. Bagi peluang dulu diminta ampun kat aku nanti. Allahu akbar. Ini maha suci Allah, maha baik Allah Ta'ala. Tapi bukan bermaksud ambil peluang pula. Tentang Allah bagi sehari tak? Kita sembang habis-habis dulu, buat dosa habis-habis dulu, baru tasbih kafarah. Ini salah. Kerana ni buat dengan niat. Betul tak? Tadi buat dengan tanpa niat, tak sengaja. Betul tak? Jadi tutup dengan tasbih kafarah. Ataupun dia sembang-sembang dah minum-minum pula, minum-minum kopi pula kat mana? Kat apa hotel apa ni? Hyatt. Kat Hyatt. Ya. Grand Hyatt, minum kat MO, minum kita pun apa ni? Astaghfirullahalazim. Istighfar. Astagfirullah. Kok tadi ada dosa kita ya dah. Mudah-mudahan Allah ampunkanlah. Ada? Okey. Alright. Tak kisah kita dekat mana pun, tak ada masalah. Kan? Ingat tu. Ingat tu. Insya-Allah. Kerana apa? Kerana kita leka. Sebab dah syok sembang tu kan. Kena pula ada pula seorang kepala dia pula. Allah. Dia main dah berita baru. Tak kan? Perang. Mula-mula elok dah Palestin. Tak kan? Elok kesian orang Palestin tak kan? Lepas tu hilang Palestin dah, balik-balik Mungkira, dia balik-balik bangsa, dia balik-balik ni, dia cerita pasal macam-macam hal. Maka cepat-cepat kita minta ampun ke Allah Ta'ala. Jadi bila kita menerima daripada Nabi SAW untuk kita baca tasbih kafarah tu, maka para sahabat dan para salihin menangislah. Kerana ya Allah, maha baiknya Allah, ya Allah. Ya, pada hanya malaikat boleh catat terus dosa kita. Ya tak? Tetapi tak, Allah kata tangguh dulu. Kerana mereka tu dalam keadaan yang tak sedar. Sampai dia orang minta ampun. Sehari bagi peluang, 24 hours. Dia tak minta ampun juga, baru catat. Punya maha pengampun ya Allah Ta'ala. Inilah ya Allah ya Tuhan. Barulah layak bila kita faham benda ni, barulah layak kita berdoa, ya Allah ya Ghaffar, ya Allah ya Ghafur, ya Allah ya Tawwab. Ini baru betul. Baru menangis kita, ya Ghafur, ya Allah maha pengampun. Baru menangis kita. Kena faham ni maksud pengampun ni tadi ni. Kita boleh jadi pemaaf, boleh jadi manusia pemaaf juga, tapi dia menyimpan dalam hati. Tapi Allah Ta'ala dah buatlah dosa bergunung-gunung pun dengan ya Allah ampunkanlah aku dengan taubat, Allah anggap kita macam tak pernah buat dosa. Nak dapat kat mana ni? Nak cari Tuhan yang mana kita ni? Ya, hanya Allah Ta'ala yang maha baik begitu, Masya Allah. Okey? Jadi golongan kedua tadi adalah ulama juga, tapi ulama yang dia leka, dia lalai,
maka dia menjadikan dunia matlamatnya. Maka kata Imam Ghazali, mudah-mudahan golongan kedua ini dia sempat taubat lah. Tapi kalau tak sempat taubat, kita serah ke Allah Ta'ala, sama ada Allah Ta'ala nak azabkan dia ataupun nak mengampunkan dia. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian dia kata lagi, kerana banyak sekali orang yang lalai yang telah dikejutkan oleh kematian. Allahu Akbar. Sebelum dia sempat bertaubat, lalu rugilah dia. Dalam keadaan tahu dah salah, buat juga. Memang Allah bagi peluang yang tak ampun. Tapi seandainya mati dalam keadaan tak sempat taubat, nak kata apa kita kepada Allah Ta'ala? Kita tak ingat benda tu, betul tak? Sebab kita dalam keadaan senang. Yang paling bahaya sekali hidup dalam keadaan senang, kerana bila senang takut lalai. Yang selamat sekali adalah dalam keadaan macam orang Palestin. Mulutnya sentiasa Allah, sentiasa la ilaha illallah, sentiasa alhamdulillah, sentiasa Allahu Akbar. Malam tadi lagi dahsyat budak-budak kena. Gambar baru sampai pagi tadi, daripada sana hantar kat saya. Keluar otak ke belakang. Saya tak sanggup tengok dah. Dua beradik, adik-beradik. Seorang abang terkeluar dah otak, tapi bapak ni pangku bawa ke hospital, kokok boleh selamat lagi dah. Seorang lagi anak lagi terbelah kepala. Seorang lagi isterinya dan dah 8 bulan babynya tiba-tiba kena bom, pecah perut ni. Maka doktor bawa keluar baby juga, aku nak selamatkan 8 bulan. Tak selamat dah, habis dah. Tak sempat dah, mak dah mati dulu dah. Tak sempat. Bayangkanlah ya Allah ya Tuhan. Jadi saya kata kita nak cakap apa macam semalam kita kata kita ni malu lah. Sebab tak boleh buat apa. Tak ada. Anak kucing pun kena langgar kita sempat tolong lagi, betul tak? Anak kucing bawa kereta sempat kita ambil. Tapi ni anak orang ni, anak kita. Saya kata kat isteri saya, kita anak kita. Orang Palestin tu anak kita. Yang saya kata kat kawan-kawan kat Palestin, saya kata kalau boleh korang hantar lah budak-budak kecil tu kat saya ambil jadi anak. Memang saya ambil, saya kata. Tapi apakan daya, dia orang nak melintas antara utara ke selatan pun tak boleh. Dan semalam tentera Zionis sudah pun membuat barisan antara selatan dan utara. Bermaksud mereka nak pisahkan utara dan selatan. Gaza utara, Gaza selatan dia nak buat border lah. Maka kalau dibiarkan tu, maka dia orang akan buat tembok seperti mana tembok pemisah yang ada yang lain. Sebab dia orang akan buat kerja cepat. Dia bawa bulldozer siap-siap lah. Bulldozer siap, runtuh rumah orang nak bangunkan bangunan mereka sendiri untuk nak menjajah sehabis-habisnya. Seandainya utara dan selatan Gaza berpisah, maka semakin kecillah kawasan para mujahidin. Dan kalau semakin kecillah kawasan para mujahidin, maka kita khawatir tidak ada lagi dah Palestin di atas muka bumi ini nanti. Na'udzubillah min zalik. Atau jangan putus kita berdoa, jangan putus kita bertahajud, berdoa kepada Allah Ta'ala agar jadi satu kekuatan bagi umat Islam insya-Allah. Baik. Dan jangan sama sekali engkau termasuk ke dalam golongan yang ketiga. Golongan ketiga yang mana? Memang betul-betul jual betul-betul agama. Jadi orang alim, jadi orang belajar, ada PhD lah contohlah dalam bidang agama, tetapi tetap menjual agamanya, meletak-letakkan akan kuliah-kuliahnya, dijual-jualnya, meletakkan harga dan sebagainya, dan juga mengajak manusia supaya taat kepada Allah, meninggalkan dunia, mencintai akhirat, tetapi dia sendiri mencintai dunia dan membelakangkan akhirat. Itu namanya ulama usul, ulama jahat. Na'udzubillah min dzalik. Minta lindunglah kita. Maka golongan ketiga ni apa dia? Maka engkau akan terjerumus ke jurang kebinasaan yang tidak diharapkan dapat diselamatkan atau diperbaiki lagi. Tak ada peluang dah orang macam ni. Melainkan ya Allah Ta'ala nak bagi hidayah wa taufik akhir hayat, wallahu a'lam. Tetapi kalau keadaan begitu, dia tak sedar dan tak rasakan apa yang dia buat tu salah, itu bahaya. Yang paling takut sekali ibu dan puan-puan kita ni semua adalah buat salah tapi tak rasa salah. Lebih bahaya daripada orang yang buat salah tetapi dia sedar yang dia buat salah. Kerana orang yang buat salah dan sedar dan bertaubat adalah seperti orang yang tidak buat salah. Tetapi orang yang buat salah tapi tak sedar dirinya salah, maka dia akan selama-lamanya dalam kesalahan, yakni dosa. Jadi kita tahu bahawasanya kita ni kullu bani Adam khata'un. Tiap-tiap bani Adam memang berdosa, kita ni semua. Kita bukan ma'asum, betul tak? Tetapi wa khairul khata'un at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertaubat. Tapi kalau ulama yang ketiga tadi, ulama yang jahat lah, kita kata ulama su' lah, dia tak ada rasa bersalah dengan apa yang dia buat, bahkan dia rasa dia betul tadi tu, maka bagaimana peluang dia nak taubat? Maka minta lindung kita daripada menjadi ulama su', daripada mendekatkan diri pada ulama su', dan daripada terkena fitnah ulama su'. Sebab tu kena sentiasa minta, ya Allah, dekatkan kami dengan orang yang benar.
bersamakan kami dengan orang-orang yang benar, dekatkan kami dengan guru-guru yang benar yang membawa kami ke jalan kebenaran. Itu kita minta. Minta kita ni dekat dengan kebenaran, bersama dengan orang yang benar, berguru dengan orang yang benar yang membimbing kita ke jalan kebenaran. Minta yang tu. Sebab kita tak tahu zahir orang. Pakai boleh pakai semua boleh pakai. Nak pakai serban besar semua orang boleh pakai serban besar. Tak kan? Nak pakai jubah semua orang boleh pakai jubah, tahu tak? Nak pakai kepiah boleh pakai kepiah, semua orang boleh buat belaka-belaka. Kerana itu adalah merupakan amalan pakaian zahir, sunnah. Tetapi hati ni tak siapa yang tahu, melainkan Allah Ta'ala saja yang tahu. Maka kita tak boleh nak hukum orang pula. Asal nampak pula orang pula pakai serban besar pula, bawa kereta mewah pula, tu lah maksud lah tu dia kata. Tak boleh pula. Kerana itu dia boleh jadi dia berniaga, tak kan? Dia bisnes, ramai tok-tok guru saya yang Allah Ta'ala bagi orang berniaga. Dia perniagaan, rumahnya elok, keretanya elok, alhamdulillah, okey. Jangan salah faham. Saya kata itu kan. Jangan salah faham. Bila masuk mengaji pada salah pelajaran, salah guru, maka kita akan salah faham. Macam mana? Tak boleh lah dunia, tak boleh pakai handbag besar. Tak salah. Betul tak? Tak salah bawa handbag mahal-mahal. Tak kan? Ni tak boleh lah, ada ustaz kata tak boleh dunia-dunia lah. Jadi handbag mahal tu buat apa? Yang buat apa handbag mahal tu? Tu jawab sikit. Tak kan? Yang buat apa? Buat pergi buat market? Tak kan? Simpan kat rumah, bawa pergi wedding. Bawa pergi wedding, bawa pergi dinner dan sebagainya. Maka itu adalah konsep dunia yang salah. Tapi saya kata apa dia? Bawa beg besar untuk mengaji. Bawa bekin tu mengaji. Tahu? Bawa mengaji. Yang main tu. Ya. Yang ustaz tak tahu ke? Ya. Kita sebut pun betul, kan? Yang mana? Main mengaji, main masjid, bawa telekong, bawa Quran, bawa kitab, baru betul. Tak kan? Bukan bawa sumpit gelenyok saya katakan itu kan. Ya. Bawa betul. Ya. Jadi yang jadi salah faham ni saya kata sebab mengaji ni tadi, dia mengaji ni dia salah faham. Tak boleh. Jadi orang agama tak boleh ni dunia semua tak boleh. Kalau dah ada pakailah. Kalau belum ada, baik duit tu guna untuk orang Palestin, tak? Contohlah, tak kan? Tapi kalau dah ada, guna. Tapi kalau tak ada, alamak tinggi pula bekin ni tak kan? Mahal pula tu, RM100,000 harganya tak apalah, buat masa ni nanti dululah tolong orang Palestin dululah. Macam tu. Tapi dah ada dalam lemari tu, pakailah. Betul tak? Tapi kalau tak nak pakai, tak apa, jual. Tak kan? Dia kan ada, apa dia panggil tu, apa dia panggil? Pre-love. Okey. Baik. Tu ada orang jumpa, ustaz ni tahu semua lah, kena tahu lah. Jadi guru pun kena up to date. Ya. Okey. Baik. Jadi jangan salah faham tentang dunia dan akhirat. Kenallah dunia, kenallah akhirat. Ya, maka guru bertugas untuk nak mengenalkan kita. Yang mana dunia, yang mana akhirat. Macam cikgu kat sekolah nak kenalkan kita yang ni matematik, yang ni bahasa Malaysia, kena betul. Sama kita semua. Ya, bila belajar kenalkan ni dunia ni akhirat. Jangan salah faham. Banyak orang bila berguru salah, maka dapat jadi orang yang salah faham. Salah faham. Tak boleh ni, tak boleh, kena buang dunia. Tak ada siapa suruh buang dunia. Kalau kena buang dunia, Sayyidina Uthman ketika dia nak bagi harta dia semua kat Nabi untuk Baitul Mal, seperti mana Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar, Umar Nabi terima. Abu Bakar bagi semua, Umar bagi semua. Semua milik belaka. Uthman nak bagi, Nabi tak bagi. Nabi kata apa? Bagi half saja. Aku tak nak Rasulullah, aku nak bagi semua. Rasulullah kata tak. Separuh lagi ada kegunaan untuk Islam. Kan? Separuh lagi ada kegunaan untuk Islam. Engkau kena bela orang Islam. Kalau semua orang pakat bagi Baitul Mal dan sebagainya, nanti macam mana nak compete dengan perniagaan orang-orang Yahudi. Ketika itu Yahudi berleluasa di Madinah, betul tak? Kan? Maka Osman pun dengar cakap Nabi, baiklah tak apalah, simpan separuh lagi. Sebab dengan duit tu rupanya dapat menebus hamba sahaya, orang Islam yang jadi hamba, jadi orang Islam masuk Islam kemudian disiksa, dapat guna duit untuk tebus balik, betul tak? Dapat beli perigi untuk nak tolong orang Islam minum air, kan? Jadi kalau semua bagi habis, maka bagaimana Islam nak membela orang Islam yang lain? Betul tak? Macam mana kita hari ni, alhamdulillah Malaysia dapat bantu dengan Cinta Gaza, dapat 26 juta kita hantar untuk beli barang-barang. 26 juta orang Malaysia bagi dalam masa 20 hari, 23 hari, 26 juta. Itu baru satu channel saja. Dan dapatlah sampai ke sana lebih kurang makanan-makanan dan sebagainya. Sebab tertangguh kerana apa? Dilepaskan truk-truk hanya 20, 30, 40 saja. Kerana nak kena kelulusan daripada Israel.
Israel kata boleh, boleh. Tak boleh, tak boleh. Ada orang pula yang menentukan. Itu yang kita geram kat sini ni. Ya, minyak tak boleh masuk. Minyak tak dibenarkan langsung. Bahan-bahan perubatan pun tak semua dibenarkan. Sebab memang sengaja supaya orang mati. Ya, itu saja tujuan mereka, memang nak bagi orang mati. Baik. Jadi berbalik-balik kenal tentang dunia mana, akhirat mana, ya. Lepas tu kita belajar kitab Bidayatul Hidayah ni supaya kita kenal yang mana dunia, yang mana akhirat. Bagaimana nak menguruskan dunia dan bagaimana nak menguruskan akhirat. Okey? Insya-Allah. Baik. Maka apabila engkau bertanya, apakah itu Bidayatul Hidayah? Orang tanya kitab ni kitab apa? Ya. Apa maksudnya? Permulaan jalan menuju hidayah. Okey? Untuk dapat aku mencubanya bagi diriku. Masya Allah. Imam Ghazali ni tawadhu'. Dia kata kitab ni aku buat ni untuk aku. Untuk aku sendiri, nak cuba benda tu, untuk aku amalkan, bukan untuk nak bagi ke orang semata-mata. Ni namanya orang ulama yang tawadhu', ulama yang hak. Dia tak kata saya buat buku ni untuk semua orang belajar, ya, sebab saya dah okey dah. Tak. Dia kata untuk aku sendiri. Ya, untuk aku cuba pada diri aku, dia kata. Untuk aku nak belajar, dia panggil, ya. Maka ketahuilah bahawa permulaan jalan hidayah itu ialah taqwa yang zahir. Permulaan jalan hidayah adalah taqwa yang zahir. Ini kita nak belajar. Apa dia taqwa zahir? Apa dia taqwa batin? Ada dua taqwa ni. Taqwa pecah dua, zahir dan batin. Ya. Dia kata, dan nihayatul hidayah. Nihayah maksudnya apa ni? Penyudah. Kesudahan jalan hidayah itu ialah taqwa yang batin. Jadi kita kena bermula dengan taqwa yang zahir. Ketakwaan yang zahir. Buat amal dulu, beribadat, semayang. Sebab tu ketika Nabi SAW ketika sampai wahyu pertama di Mekah Al-Mukarramah selama 13 tahun, Nabi mengajar para sahabat ketika itu dengan iman. Mengenal Tuhan dulu, Qul huwallahu ahad, Allahus samad dulu, ya. 13 tahun mantapkan. Masuk je tahun ke-14 dah hijrah ke Madinah. Di Madinah pula turun pula hukum hakam pula. Turun hukum hakam pula apa dia? Semayangnya, puasanya, zakatnya dan sebagainya. Ya, maka kita ni hari ni dalam kitab Bidayatul Hidayah kita nak belajar kedua-duanya sekali. Iaitu nak jalan taqwa yang batin dan taqwa yang zahir. Taqwa yang batin yang mana? Iaitu taqwa menjaga diri daripada sifat-sifat yang buruk. Sifat-sifat yang tak elok kita kena buang. Sifat yang mazmumah buang. Ya, sifat yang mahmudah ambil. Taqwa yang zahir pula mana? Buat amal soleh, buat amal yang Allah perintah, tinggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Buat baik, dan buat baik ni pula bagi dua, terbagi dua pula, iaitu buat baik kepada Allah, dan yang kedua buat baik sesama makhluk. Hablum minallah wa hablum minan nas. Itu kena faham. Buat baik kepada Allah, yakni buat segala yang diperintah, tinggal apa yang larang. Buat baik pula sesama makhluk pula, iaitu bermuamalah sesama kita dengan cara yang Allah Ta'ala ajarkan kepada kita. Tetap Allah juga. Sama-sama kita ni Allah Ta'ala ajar cara nak cakap dengan orang, cara nak cakap dengan budak, cara cakap orang tua, cara nak cakap dengan isteri, cara nak cakap dengan suami, cara nak cakap dengan mak mentua, cara nak cakap dengan bapa. Ada cara dia. Cara cakap dengan orang Islam, cara cakap dengan orang bukan Islam, ada cara. Kemudian bagaimana pula dengan orang Islam pula, dengan orang bukan Islam pula, yang zimmi, yang harbi, ada cara berlaku-berlaku. Semua diajar dalam Islam. Sebab itu Islam adalah agama yang semata-mata hanya satu. Wa may yabtaghi ghairal Islam dina, siapa yang cari Islam, yang cari selain daripada Islam sebagai agama, falay yuqbal, maka dia tidak akan diterima oleh Allah buat selama-lamanya. Sebab itu kita tengok hari ini dalam keadaan yang genting bagi umat Islam seluruh dunia, tapi dalam masa yang sama lihat bagaimana Islam dipandang oleh seluruh dunia. Berapa ramai yang masuk Islam di Eropah pada hari ini. Ramai. Semua syahadah kerana melihatkan satu agama yang tak ada dalam dunia, yang ditekan macam mana pun, dibunuh anak-anak depan mata pun, tapi tetap la ilaha illallah. Tak tinggal agama. Seperti mana mereka Zionis baru kena bom sekali, lintang pukang lagi dah. Sedangkan mengaku itu tanah mereka. Orang kalau tanah kita, rumah kita, orang nak serang, lawan balik, betul tak?
Ni tak lari tinggal. Nak memaksudkan, nak bagi tahu bukan tanah mereka. Orang Palestin tak dipukul, dipalu. Tak, kami duduk sini juga. Bukan kerana kami degil, bukan kerana apa. Kerana ini tanah yang Allah berikan kepada kami dan amanah Allah untuk menjaga bagi umat Islam. Semua untuk kita dia membuat. Orang Palestin tak ada buat untuk orang lain, untuk Allah wa Rasuli dan untuk kita semua Islam. Supaya kita nanti dapat masuk Palestin selamat. Itu je tujuan dia. Supaya kita dapat masuk Masjidil Aqsa bersujud dalam tu. Walaupun mereka dah pun syahid dan sebagainya. Walaupun ada di antara orang Gaza sampai hari ni tak pernah pijak Masjid Aqsa. Tak pernah sampai Al-Aqsa. Bukan kata orang Gaza, orang Hebron yang tak jauh mana dengan Baitul Muqaddis, tak pernah masuk Baitul Muqaddis, tak pernah masuk Masjid Aqsa. Tak dibenar oleh Israel. Di-ban untuk masuk Masjid Aqsa. Sebab tu kita tengok kita orang Malaysia boleh masuk, dia orang menangis. Peluk cium gitu. Kan dia kata kalian yang jauh beribu batu dapat masuk sujud di Masjid Aqsa. Kami yang boleh, orang kata apa, boleh berjalan kaki ke Al-Aqsa, tak pernah sekali pun dari kami sujud di dalamnya, ya Allah. Dihalang oleh Israel. Tak bagi masuk. Pernah sekali dia bagi masuk orang tua sahaja, orang muda tak boleh. Orang tua 50 ke atas. Bawah tak boleh. Sebab dia kata nanti dia orang ni akan mengganas dalam masjid. Allahu Akbar. Ketika saya sampai, saya pergi sana buat kali yang keduanya tahun 2018. Sembahyang Jumaat. Tiba datang orang yang berumur lah, umur 50 lebih lah, lebih kurang macam tu. Berlari masuk masjid sambil melaungkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, menangis. Sujud betul-betul di halaman Masjid Al-Aqsa. Nangis. Saya pun tanya kenapa. Dia kata Allahu Akbar, Allah Ta'ala panjangkan umur aku sampai hari ni. Dari aku lahir sampai hari ni dah pertama kali aku masuk Masjid Al-Aqsa. Tak menangis kita orang Malaysia dengar, ya Allah, pertama kali masuk Masjid Al-Aqsa. 50 berapa umur? 56 tahun dia kata. 56 tahun baru sekali dapat. Alhamdulillah. Kalau lepas ni aku dipanggil oleh Allah mati aku rela. Kalau dapat dah masuk Masjid Al-Aqsa. Masya Allah. Ya, sampai macam tu sekali mereka punya perjuangan, ya, untuk mempertahankan Al-Aqsa untuk kita orang Malaysia. Jadi kalau kita orang Malaysia pun tak orang kata apa, tak memikirkan, tak rasa apa-apa, bermaksud kita ni hati yang sudah pun rosak lah, ibu-ibu dan perempuan sekalian. Sebab tu kita buat mana yang termampu, insya-Allah. Jadi saya pun lepas banyak berkempen ni, semalam hari ni semalam sudah dapat pihak-pihak tertentu memanggil saya untuk nak berbincang. Antaranya adalah McDonald Malaysia. Panggil saya untuk bercakap kerana saya antara orang yang lantang untuk nak memboikot. Jadi mereka panggil. Alhamdulillah saya setuju untuk jumpa, untuk berbincang, minta tolong. Dia kata, Ustaz minta tolonglah. Cara apa nak buat? Saya kata alhamdulillah bagus. Jangan terus saman orang je, saya kata. Berapa ramai ustaz kena saman baru ni? Kawan-kawan saya 4-5 orang kena saman, seorang 500,000 kena saman. Bankrupt orang gitu. Sebab melaungkan boykot McDonald tu. Jadi saya kata tak sepatutnya pergi saman terus. Panggil dulu ustaz ni, terangkan. Kerana orang ramai memegang kepada yang zahir. Zahirnya McDonald memanglah milik Malaysia, tetapi alaf gerbang alaf, tetapi dalam masa yang sama membayar akan royaltinya kepada McDonald yang utama. Jadi kita pegang yang tu, saya kata. Jadi kalau dapat berbincang dengan saya betul-betul, senanglah. Dia orang panggil. Dia orang panggil saya tengok macam mana. Kita tengok hari esok ke lusa tak tahu, saya kata kita nak pergi umrah ni . Tak apalah, dia kata ikut macam mana, ustaz balik dulu ke macam mana, nak berbincang. Nak bincang macam mana. Saya kata saya sangat setuju untuk nak bercakap, supaya saya dapat bercakap. Dan petang ni salah satu daripada syarikat Amerika yang saya boykot juga, boykot mereka, dan mereka panggil saya petang ni pukul 3 insya-Allah untuk berbincang, untuk nak minta saya tarik balik apa yang saya boykot tu. Saya kata tak boleh, kerana salah satu company Amerika, Melaleuca namanya. Melaleuca. Saya penggunanya selama 12 tahun, menggunakan. Tapi bila saya dapat surat Frank van der Sloot, owner of Melaleuca America, dia kata dia mengeluarkan surat mengecam Palestin dan juga menyokong Israel. Jadi bila saya terima surat tu, saya terus kontak dia. Saya mengatakan bahawasanya kita pengguna Melaleuca Malaysia immediately memboikot apa yang dibuat oleh produk ini, kerana kami tak sanggup menjaga alam, kerana di barang ni natural produk, tetapi dalam macam sama membunuh kanak-kanak Palestin. Jadi kelang kabut orang menghubungi saya, dah 3 kali hubungi, saya jawab dengan telefon dan sebagainya. Maka petang ni minta untuk berbincang secara dengan pihak atasan, untuk nak berbincang dengan jelas. Saya kata kalau surat dah keluar mengatakan menyokong Israel, maka kalau
dia mengatakan bahawa dia tak sokong Israel, dia hanya tersalah silap. Saya kata saya minta statement dan juga mengeluarkan akan statement yang rasmi mengatakan mereka mengutuk mengutuk akan Israel dan juga apa yang dilakukan oleh Israel ke atas orang Palestin. Selagi mana tak keluar yang tu, maka kita tidak akan sekali-kali support benda tu. Sama. Kita tidak akan bergoyang. Saya tak akan goyang benda tu. Kerana apa daya kita nak buat? Seandainya mereka bayar royalty kepada Israel ataupun di Amerika dan sebagainya dan membantu Israel, adakah tergamak kita nak makan daging burger tersebut sedangkan itu adalah daging anak-anak kita? Contoh, ya. Tapi alhamdulillah bila mereka menggunakan cara yang positif untuk nak panggil dan bincang. Panggil dan bincang itu satu benda yang baik. Saya katakan kerana boleh jadi ada benda yang boleh diperbetulkan. Boleh diperbetulkan mungkin. Tapi orang ramai tak tahu. Orang ramai hanya bersemangat sekarang ni untuk nak boikot. Kerana apalah yang kita mampu buat. Tak sanggup tengok orang anak-anak kecil pecah otaknya di bom. Apa kita nak buat lagi? Anak kita tergantuk bucu meja pun kita dah kelang kabut. Orang Palestin bukan anak bucu meja dah. Anak tu bersepai kepala depan mata. Nak kata apa kita ibu dan perempuan, Baik, jadi itu kerja kita. Kita bukan sekadar sembang agama, sembang hukum hakam saja, tapi sembang kehidupan manusia. Jaga. Inilah namanya Islam. So the way of life, menjaga kehidupan kita, kehidupan manusia dan orang lain. Dengan adanya Islam, yang bukan Islam pun merasai nikmat. Saya pernah didatangi oleh orang yang non-Muslim lah, ke rumah dan sebagainya, berbincang kerana saya orang yang banyak menerangkan tentang keindahan Islam sebagainya. Kerana bila kita pergi ke jabatan-jabatan kerajaan, saya minta supaya perkeliling dikeluarkan kepada non-Muslim juga untuk datang kuliah saya. Jabatan kesihatan dan sebagainya, saya panggil untuk duduk dan kita menceritakan tentang Islam, Maulid Nabi dan sebagainya kan. Jadi saya pernah buat jabatan kesihatan Selangor, ada orang India, Cina dan sebagainya datang. Lepas habis kuliah tentang Nabi SAW, dia datang nangis. Dia katakan, dia kata tak pernah dengar. Kami tak pernah dengar tentang apa dia Muhammad. Siapa dia Muhammad? Siapa Islam yang sebenar? Yang kami tahu, kami orang kafir gitu. Itu orang Islam. Yang kami tahu, orang Islam kata orang yang bukan Islam sudah neraka. Dia kata tu je. Saya kata tak, bukan tu Islam. Islam yang ni. Maka dia kata lepas ni nanti ustaz datang panggil lagi lah. Macam tu. Maka faham tentang agama. Ini cara kita. Kan? Sebab saya kata, selama dalam dunia ini, bila orang Islam yang menjaga ataupun ketua-ketua dalam negara itu adalah merupakan Islam, orang yang bukan Islam menumpang kenikmatan berbanding orang-orang yang bukan Islam yang memerintah. Orang kafir tak dapat nak menumpang benda tu. Bagaimana? Tengok bagaimana keadaan Osmaniyah ketika dia memerintah dunia selama 600 tahun. Betul? Bagaimana keadaan manusia ketika itu? Bagaimana keadaan orang kafir? Adakah orang kafir dibunuh di Palu? Tak. Dijaga. Cuma ketika itu mesti kena membezakan antara Islam dengan bukan Islam. Yang bukan Islam kena bayar diat, cukai. Yang Islam kena bayar zakat. Yang bukan Islam duduk dalam negara Islam kena menghormati undang-undang Islam dan agama Islam, menghormati pemerintahan Islam, maka Islam akan jaga dia. Seperti mana Nabi sebut dalam riwayat, barang siapa yang menyakiti kafir zimmi, maka dia telah menyakiti aku, kata Nabi. Masya Allah. Bukan Islam tu, tapi sebab dia hormat pada Islam, Nabi kata siapa sakiti mereka, mereka sakiti aku. Maka maksudnya jangan kacau orang-orang yang bukan Islam tapi mereka menghormati Islam. Jangan kacau. Islam jaga. Ni yang berlaku di Palestin dulu. Sebelum kedatangan Zionis ni dulu, aman damai. Siapa yang dah sampai ke Masjidil Aqsa, bagaimana keadaan Baitul Muqaddis, bagaimana Kristian dengan Yahudi yang ortodok boleh duduk sama-sama di satu taman, satu kota. Aman damai. Bahkan yang Kristian, gereja pun kuncinya dipegang oleh orang Islam. Orang Islam azan, gereja berhenti bunyi locengnya. Bayangkan, yang bukan Islam, yang Yahudi menghormati akan imam-imamnya, saling boleh bermuamalat sama-sama di kota lama Baitul Muqaddis, aman. Sebab tu sampai hari ni Rabbai Ortodok di Baitul Muqaddis dia keluar, dia kata kalaulah Israel ini, dia kata mengharamkan azan di bumi Palestin, aku sendiri akan azan. Dia kata aku sendiri akan azan, kerana tidak pernah ada sekali-kali azan menyakiti kami, melainkan orang yang melaungkan azan dan Islam itulah yang membahagiakan kami. Nampak tak? Tapi apa yang dalam dunia nampak sekarang, dunia tak nampak yang tu. Kerana media sosial dikontrol oleh mereka. Media sosial saya punya IG beberapa kali dah diturunkan dan sebagainya, kerana menentang habis-habisan. Facebook saya beberapa kali di-block dan sebagainya kerana menentang habis-habisan. Telegram saya di-block beberapa kali kerana menentang habis-habisan. Tapi kita tak peduli, kerana nak menyebarkan kebenaran.
Kalau tidak, yang sampai hanyalah penipuan, kerana mereka memegang media sosial dan sebagainya. Jadi kita wajib menerangkan kebenaran itu, insya-Allah. Okey. Batal balik. Taqwa yang zahir dan nihayatul hidayah, kesudahan jalan hidayah itu ialah taqwa yang batin. Jadi kita kena jaga zahir dan batin. Macam kita jaga kesihatan jugalah kan. Kesihatan dalaman dan luaran, betul tak? Jaga dalaman kita dengan exercise, dengan makan yang elok-elok, betul? Luaran kita dengan jaga kita pergi spa, tak kan? Pergi facial, pergi apa semua, tak kan? Betul tak? Itu jaga zahir dan batin. Jaga luar je, tapi dalaman tak jaga, reput kita tak? Kan? Jaga dalam je, luaran tak jaga tak boleh juga, kan? Jadi kena jaga luar dalam, dalaman jaga obat-obatan, vitamin dan sebagainya. Luaran jaga, pakai makeup-makeupnya, jaga UV-nya, jangan terbakar muka dan sebagainya. Betul tak? Betul tak? Kan? Betul tak? Orang perempuan jaga, orang pakai 3 lapis dia pakai kat muka. Betul kan? Dia pakai apa ni, macam-macam lah. Sebab apa tu? Sebab nak menjaga amanah Allah. Betul tak? Itu amanah Allah tu badan kita. Jangan belajar agama. Tak payah pergi spa-spa. Pergi. Tak payah pergi fashion. Pergi. Kerana Allah Ta'ala kata apa? Aku bagi badan, jaga. Itu namanya amanah. Itu yang makan benda elok-elok, makan all the natural food dan sebagainya. Betul tak? Guna all the benda yang tak ada chemical. Kenapa? Kerana nak menjaga amanah Allah. Faham tak tu? Ni baru betul belajar agama betul. Tak boleh. Ustaz tak bagi dah pergi spa-spa. Ustaz tak bagi dah nak bagi. Tapi jagalah batasan syariat. Aurah kita kena jaga, semua kena jaga. Tak boleh lah tak jaga benda-benda semua. Tetapi kena faham konsep. Jadi dalam hal agama pula, kena jaga juga zahir dan batin. Semayang juga. Tetapi akhlak kita macam mana? Akhlak tu batin. Puasa Senin Khamis jaga juga. Tapi akhlak lisan kita macam mana? Itu namanya jaga zahir dan batin. Puasa kemain lagi puasa, tengah puasa kemain diam je dia. Habis buka puasa dia ngata orang. Macam mana tu? Sebab tak jaga zahir dan batin. Inilah agama. Inilah keindahan Islam. Sebab tu bila orang faham Islam, belajar betul, sebab tu kita belajar Bidayatul Hidayah ni sampai khatam, insya-Allah lah. Allah izinkan kita khatam dan kita ni faham lah, bahagia hidup, insya-Allah. Ni bukan saya cakap, ni ulama-ulama yang dulu sezaman dengan Imam Ghazali. Ulama zaman Imam Ghazali ni puji kitab ni. Buat kitab, puji kitab ni. Imam Ghazali, kitab ni ditulis oleh Imam Al-Ghazali di Masjid Al-Aqsa. Dia tulis di Masjid Al-Aqsa. Ada bilik dia. Pergi tak? Saya pergi bilik Imam Ghazali di Masjid Al-Aqsa. Itu tahun depan panjang umur, selamat Al-Palestin, kita pergilah tengok. InsyaAllah. Janganlah takut, tak takut. Jangan takut. Ya, pergi sana tengok macam mana bilik Imam Ghazali. Ghurfatul Ghazali. Bilik Imam Ghazali ketika dia menulis buku ni. Dia khatam kat sana, dia tulis. Betul? Masjid Al-Aqsa ni istimewanya adalah dia tak macam Mekah dan Madinah. Mekah Madinah semua tak boleh. Pegang makam Ibrahim tak boleh, pegang ni tak boleh, semua tak boleh belaka, bid'ah belaka kan. Di Al-Aqsa tak, bebas. Nak masuk, tapi ada satu bilik saja yang tak boleh semua orang masuk, iaitu bilik yang mana imam besar Masjid Al-Aqsa punya bilik tu. Iaitu Syekh Yusuf punya bilik. Itu hanya orang, kalau kita minta izin dia bawa masuklah. Kita bawa kita masuk, saya dapat pergi masuk bilik dia tu dengan jemaah. Dia sembang-sembang dalam tu, dan masa tu lah kita nak tolong apa-apa kan masa tu. Kemudian dia sembang-sembang, kemudian dia kata, kamu semua dalam bilik ni, bukan bilik aku, tetapi dalam bilik ni lah. Tu belakang tu ada tirai hijau, ada kelambu hijau panjang tu. Itulah dia tahta tempat duduk Nabi Sulaiman. Besar aja. Kira macam tempat tuanku Sultan kan duduk singgasana. Nabi Sulaiman ni ada dalam bilik. Bilik ditutup dengan kain hijau. Jadi bila kita nak tengok, buka selak, tengoklah kesan batu kan. Batu-batu tu tahta Nabi Sulaiman dalam bilik dia. Itu Yahudi kalau tahu tu memang dirampas, sebab dia kata Sulaiman tu dia punya. Kan? Tapi Allah Ta'ala selamatkan sampai hari ni bilik. Sebab tu dia tak bagi sebarang orang masuk, dan bila kita masuk bilik tu, tak bagi ambil gambar. Sebab ramai kan ambil gambar orang dah orang Malaysia tahulah. Kan? Ini Nabi Sulaiman ni dah habis up status ya. Habis dia tak bagi, kita tolong jaga. Kerana inilah amanah Allah Ta'ala bagi. Betul. Buka-buka, ya Allah, bayangkan Nabi Sulaiman duduk atas tu dan wafat kat atas tu. Nabi Sulaiman wafat sambil pegang tongkat kan. Duduk tu tengok jin buat istana dia kan. Buat sampai wafat.
Tapi jin tu ingat dia hidup lagi. Jadi rupanya lepas berapa tahun dah reput tongkat tu dimakan anak-anak, baru Nabi Sulaiman jatuh. Baru jin kata lah selama ni rupanya meninggal lama dah. Ya tak kan? Lepas tu baru jin bersepah pergi. Dia berlari duduk ke mana-mana, datang ke Malaysia apa semua tu. Jadi insya-Allah doalah kita, Allah amankan Palestin. Allah amankan Palestin dan kita dapat masuk ke sana insya-Allah. Gimana? Umur Nabi Sulaiman berapa? Siapa ada ikut kuliah saya? Kuliah saya hari Jumaat pagi saya ada kuliah Zoom kan, pukul 10 pagi. Setiap minggu saya ada kuliah tu berkenaan dengan sirah para rasul. Nabi Sulaiman dah lepas dah. Umur dia berapa ratus tahun saya tak ingat. Sebab dah banyak, ratusan tahun. Umur yang Nabi-Nabi tak panjang, tak ramai panjang. 100 tahun, 300, 400, 500, 600, 100 lebih. Ada yang macam tu. Yang paling pendek pun mungkin 100 lebih lah. Yang paling pendek sekali umur je Rasulullah SAW lah, 63 lah. Nabi Isa 33 belum wafat lagi, baru diangkat kan. Jadi Nabi Sulaiman panjang juga umurnya tu, ya. Daud Sulaiman, ya. Baik. Dan syurga itu tidak akan dicapai kecuali dengan taqwa. Allahu Akbar. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wu'idal muttaqin. Aku sediakan janji aku bagi orang yang bertakwa. Hanya orang takwa je dapat syurga. Tak bertakwa, sorry, tak dapat. Yang tak takwa dia jadi takwa saja. Takwa dia tahu. Takwa. Ya. Dan tidak ada petunjuk kecuali bagi orang yang menyediakan dirinya untuk bertakwa. Okey. Nak masuk syurga kena ada takwa. Dan tidak akan mendapat apa-apalah petunjuk melainkan orang ni menyediakan dirinya untuk bertakwa. Kena ready, kena standby, kena ready diri kita. Aku nakkan takwa yang Allah bagi pada aku. Aku nakkan hidayah. Macam kita nak minum, kena siapkan cawan, betul? Nak tuang kopi, kena ada cawan je. Baru dapat tuang, baru dapat ambil nikmat ni, betul? Lepas tu juga yang ibu-ibu dan perempuan datang mengaji ni, datang ni bawalah cawan kosong. Tahu tak cawan kosong? Hati ni kosong untuk menerima ilmu yang disiram oleh Allah Ta'ala. Walaupun mungkin ibu-ibu dan perempuan ni ilmunya bergalen-galen dah. Boleh jadi ibu-ibu dan perempuan alim, betul tak? Banyak ilmunya. Tapi setiap kali datang je, curah dulu kat dalam peti lain, bawa cawan kosong, letak untuk Allah Ta'ala siramkan ilmu. Mudah-mudahan penuhlah ilmu kita insya-Allah. Tapi seandainya kita datang nak minta air, kopi, tapi dalam cawan kita dah penuh air, dituang kopi, dapat tak kopi tu? Tak dapat. Melempah apa yang ada pun, ya. Jadi biar datang dengan membawa cawan yang kosong agar Allah Ta'ala siramkan ilmu ke dalam hati kita, maka dapatlah meneguk akan nikmat insya-Allah, ya. Kosongkan. Lepas tu saya sendiri pun diajar oleh tok guru saya sendiri. Tok guru saya mengajar ni dengan cara amalan, praktikal. Guru saya ingat sekali datang di kampung saya dulu. Ketika itu Datuk Ishaq Bahrum, guru saya, Mufti Selangor almarhum rahimahullah. Saya dah kecil dengan dia, ya. Maka dia datang mengajar. Tapi berlakulah kesilapan jadual. Masjid salah jadual, bertembung. Patutnya ustaz lain ni, tok guru lain, tapi tok guru ni pula yang datang. Jadi bertembung time tu, kesilapan. Dulu mana ada WhatsApp. Jadi bertembung. Datuk Ishaq Bahrum datang. Memang kuliah dia gitu. Tapi dah tersilap. Hari datanglah guru saya seorang, ada Ustaz Ghazali Hasbullah, ayahanda kepada Ustaz Rizam Ghazali yang popular sekarang tu kan. Ayahanda guru saya yang paling saya sayangi dari kecil lagi. Datang. Bila dia datang, jemaah dah kelam kabut dah kan. Allah, Ustaz Ghazali pun sampai, Datuk Mufti pun ada. Macam mana nak buat ni? Maka datanglah, duduk berdua lah Ustaz Ghazali dengan Datuk Ishaq Bahrum. Saya pun ada gitu-gitu. Minta maaf lah Datuk, hari ni Datuk punya kuliah tapi kami tersilap pula, terbagi kat Ustaz Ghazali dan sebagainya dari Kuala Kubu. Dengar apa diorang kata berdua. Bila Ustaz Ghazali jumpa Datuk Ishaq Bahrum berdepan dua-dua ulama' besar ni, berpeluk-peluknya, saling sayang menyayangi antara satu sama lain. Maka Ustaz Ghazali kata, ya Allah Datuk, rezeki saya datang hari ni kerana nak menuntut ilmu dengan Datuk. Tak kata pun apa salah ni, tak ada. Ni rezeki saya dapat mengaji pula dengan Datuk. Datuk Ishaq Bahrum kata, tak. Rezeki saya pula nak belajar dengan Ustaz Ghazali hari ni. Dah bertolak sama-sama dia. Itu orang alim. Maka akhirnya Datuk Ishaq Ghazali kata tak apa, Datuk naik dulu ceramah. Maka Datuk Ishaq Bahrum kata, macam inilah saya minta izin pada Ustaz Ghazali untuk saya bercakap sepatah dua patah. Kemudian Ustaz Ghazali pula bercakap sepatah dua patah. Ya Allah, saya duduk tengok menangis kat belakang. Ya Allah, inilah ulama. Inilah ulama.
Tak ada seorang pun rasa aku mufti, aku lah ceramah kau dengar. Betul tak? Tak ada. Maka akhirnya yang ni cakap setengah jam, yang ni cakap setengah jam. Akhirnya makan minum sama-sama. Alhamdulillah. Ya Allah. Maka saya kata kepada kawan-kawan, saya kata lihatlah tok guru kita. Mereka mentarbiah kita dengan perbuatan mereka. Tak ada satu pun yang menunjuk diri hebat kan? Tak ada ni jadual saya. Tak ada. Ataupun baliklah seorang kan? Ni bukan kuliah saya pergi tempat lain lah. Tak. Duduk ni buka kitab ni tulis. Apa yang dikata oleh Ustaz Arum pula turun pula keluar pen pula catat. Apa Ustaz tadi mengajar? Ya Allah ya salam. Sampai macam tu. Maka kami ni belajar dengan diorang dengan cara begitu. Jadi dia punya kesan sampai sekarang ingat lagi. Bukan daripada mulut tak. Kesan. Maka saya sendiri pula diuji oleh Allah begitu juga. Insya-Allah 19 sampai memang jadual saya begitu memang betul. Tiba-tiba datang pula Ustaz Syamsuddin Siddiq. Tok guru saya di UM dulu. Dia ada pula patutnya kuliah saya. Memang confirm dah. Tapi dia tersalah tengok tarikh. Alhamdulillah saya pun masuk masjid dah kelang kabut dah. Ustaz macam mana nak buat ni Ustaz? Ustaz Syamsuddin datang pula ni Ustaz ni kuliah dan sebagainya ni. Saya kata apa saya nak penimpal tu? Inilah nikmat yang saya dapat hari ni, dapat jumpa tok guru saya balik. Biar saya mengaji pula dengan dia pula. Kesan terbiar tok guru dulu. Ustaz Syamsuddin pun bangun minta maaf lah banyak-banyak saya tersalah. Jangan minta maaf. Ustaz tok guru saya, maka saya anak murid. Maka ustaz mengajar hari ni, saya buka kitab depan ustaz belajar. Dia kata tak apalah, setengah-setengah. Tak mau. Saya tak mau. Tahulah saya macam mana. Tak nak. Ustaz ajar sampai habis. Hari ni ustaz ni kuliah. Maka hari ni saya dapat nikmat belajar. Alhamdulillah. Itu namanya ilmu yang diajar oleh guru dengan amal perbuatan. Ini baru namanya taqwa. Sediakan diri kita, jangan bawa cawan penuh tadi. Kalau kita bawa cawan penuh, orang datang nak mengajar, nak terima? Tak mau, aku dah pandai dah. Betul tak? Betul, kita tak pandai, dengar dah. Di mana-mana saja saya kuliah maghrib, saya tak banyak kuliah. Saya memang tak banyak kuliah maghrib. Tak tahu orang lelaki tak berani ngaji dengan saya kot. Ya. Kalau saya ni cengih, kalau orang lelaki saya cengih. Orang perempuan takkan nak cengih, tak kan? Itu pun cengih dekat sikit-sikit. Jadi dia tak berani nak ngaji. Wallahu alam, ya. Jadi memang dari 23 tahun dulu sampai hari ni memang orang perempuan 90% kuliah saya orang perempuan saja, ya. Jadi bila mengajar ni ataupun maghrib ni tak ada apa-apa kuliah sangat. Jadi ada jemputan-jemputan tertentu saya pergi. Jadi pergi masjid, masjid-masjid dekat-dekat. Saya pusing-pusing. Jadi Masjid An-Nur, Glamari pergi. Ada kuliah, kan? Dia ada kuliah kita duduk. Tapi bila ada kuliah kadang-kadang saya nak duduk depan, kesian pula kat ustaz-ustaz tu. Kan bila saya sampai dia orang berhenti pula. Tanya pula, kenapa Ustaz Idwan datang? La ilaha illallah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kata ni soalan apa ni? Saya nak mengaji je dah. Saya nak mengaji je kata. Mengajar. Buka lah kitab, tulis dah catat. Itu cara kita. Itu cara kita. Maka ibu dan perempuan kalau dah belajar macam ni, buatlah macam tu juga. Praktikkan. Jadi orang yang tawaduk, rendah diri. Kita tak ada ilmu, terima apa orang kata. Walaupun mungkin orang yang mengajar tu dah, kita dah belajar dah apa yang dia cakap. Kita dah belajar kitab tu, tapi dengar macam mana kita pernah dengar. Seolah-olah macam tak pernah belajar. Terima apa yang diterima. Maka Allah Ta'ala akan bagi ilmu yang luar biasa kepada kita, insya-Allah. Itu nikmat dia. Okey? Wallahu a'lam. Baik. Dan takwa itu terbagi kepada dua. Pertama, menjunjung segala perintah Allah Ta'ala, yakni melaksanakan ketaatan. Junjung perintah, itu takwa. Dan yang kedua, menjauhi segala larangan Allah dengan meninggalkan kemaksiatan. Jadi junjung perintah, tinggalkan larangan, itu namanya taqwa, muttaqin. Okey, tambah lagi sikit bawah ni tambahan daripada saya. Selain daripada menjunjung perintah, meninggalkan akan larangan, yang ketiganya adalah berhati-hati ketika menjalani kehidupan dalam dunia. Berhati-hati ketika menjalani kehidupan di dalam dunia. Maksudnya berhati-hati ni maksudnya apa? Berwaspadalah, hati-hati. Kan kita kata bermandu berhati-hati. Kenapa? Sebab kena jaga dia punya speed dia, limit dia. Kena jaga lane dia, kena jaga isyarat dia. Betul tak? Macam tu dalam dunia. Kena hati-hati tak nak bercakap. Salah cakap dosa tak? Dosa. Salah cakap mengatur orang tak? Salah cakap jadi maksiat tak? Maka jaga cakap kita. Memandang, baik-baik sikit memandang. Memandang-mandang, salah memandang benda maksiat, betul tak? Maka tundukkan pandangan. Itu namanya berhati-hati. Melangkah kaki, baik-baik sikit melangkah. Melangkah ke tempat macam mana? Tempat yang elok ke tak elok? Jaga kaki kita. Nampak? Itu namanya takwa. Jadi takwa bukan dua, tiga. Itu yang ketiganya, berhati-hati. Dalam kehidupan kita. Ketika menjalani kehidupan di dalam dunia. Ya, buka mata aja hati-hati.
Takut tersalah pandang, tersalah tengok, tersalah cakap, tersalah pegang, tersalah langkah. Semua kena jaga. Ya, namanya berhati-hati. Maka di dalam kitab ini kita akan ini akan saya sebutkan kedua-dua bahagian ini dengan serba ringkas. Insya-Allah kitab ni bincang pasal 2 takwa. Kita akan belajar macam mana nak menjunjung perintah Allah dan bagaimana nak meninggalkan larangan Allah, bukan sekadar zahir tetapi yang batin. Zahir dan batin juga kita akan belajar di dalam perbincangan kita ini insya-Allah. Wallahu a'lam. Habis juga mukadimah kita. Akhirnya 3-4 kali juga 4-5 kali, 3-4 kali juga 4 bulan 4 kali kan. 4 kali baru habis. Alhamdulillah habis juga. Jadi insya-Allah akan masuk kepada bahagian pertama next kelas kita nanti insya-Allah. Wallahu a'lam. Ada apa soal sila? Dia bulan 6 ya. InsyaAllah. Sebab ingat, mengaji bukan sebab nak habis khatam cepat. Mengaji sebab nak alim, nak faham. Kitab habis tetap habis. Betul? Tak habis kitabnya, orangnya habis. Faham? InsyaAllah. Wallahu a'lam. Okey, apa soalan? Ustaz, tadi Ustaz dah sebut jenis kafir zimmi dengan harbi. Okey. Kafir yang zimmi adalah kafir yang menghormati Islam. Walaupun dia tak Islam, tetapi dia hormat dengan Islam, dia menghormati hukum Islam, dia mentaati pemerintah Islam. Itu kafir zimmi. Maka orang ni negara Islam wajib jaga dia. Wajib jaga. Dan syaratnya dia kena bayar diat, dia kena bayar cukai. Dia ada cukai. Kafir harbi pula tak menghormati Islam, membenci Islam, tidak mau tunduk di bawah naungan pemerintahan Islam, dan mereka ini adalah menzalimi akan Islam, maka dipanggil kafir yang harbi. Harbi. Israel tu jelas-jelas harbiyun. Harbiyun jiddan. Ada tak kalau dalam Malaysia ni? Kalaulah ada, kita buat secara umum kan. Ada ke yang membenci, tak boleh dengar nama Islam, tak boleh dengar nama Allahu Akbar pun tak boleh, nak dengar azan pun tak suka, hukum-hukum Islam nak dilaksanakan dia tentang, maka itu tanda harbi lah. Ada je harbi zimmi ni kat mana pun ada. Yang zimmi pun ada kawan-kawan kita kan. Yang Islam suka, dengan orang Islam suka dengar Islam, tapi dia belum masa nak masuk lagi. Ada itu zimmi, kita kena jaga dia. Tapi dalam negara kita tak dapat nak beza lagi zimmi dan harbi, kerana kita dalam negara kita tidak ada konsep yang bukan Islam kena bayar cukai. Tak, cukai semua orang kena bayar. Orang Islam kena bayar 2, cukai kena, zakat kena. Dia orang kena bayar cukai je. Kalau ikut undang-undang Islam sebenarnya, kalau negara kita Islam 100%, cukai hanya untuk orang kafir. Orang Islam haram bayar cukai. Orang Islam wajib bayar zakat. Itu hukum yang sebenar, Tapi nak buat macam mana? Kita bukan ikut undang-undang Islam sepenuhnya, betul tak? Kita negara majoriti Islam, tapi bukan yang berperlembagaan dengan hukum Islam yang sepenuhnya, Jadi kalau ikut betul, kita tak payah bayar cukai, kita bayar zakat. Sebab Tok Guru saya, ada seorang Tok Guru saya ni sampai kena ISA lah dulu, sebab dia menegakkan benda ni lah. Sebab dia kata Ustaz Ghazali lah, kena SA lah, berapa tahun, 6 tahun kena buang diri, kena buang di Selangor, masuk ke Pahang. Kerana dia kata orang Islam ni, kita ni kena bayar zakat dah wajib, Allah Ta'ala wajibkan. Kemudian kena bayar cukai. Cukai bila cukai jalan kena bayar, cukai beli barang kena bayar, cukai pintu rumah kita pun kena bayar, cukai tanah pun kena bayar, cukai segala cukai belaka-belaka lah. Rumah-rumah kita, tanah-tanah kita, tapi cukai kena bayar. Sampai tahap dia kata buang air pun kena bayar. Indah water. Tak kan? Pun ada cukai juga. Dah ni pula GST pula naik pula 8% pula. Allahu Akbar. 8% GST. Ustaz, apa alasan pemerintah kita tak boleh terima yang orang Islam tak boleh bayar zakat? Tak ada ulama yang boleh macam convince? Dia bukan tak ada ulama ni, tetapi para pemerintah yang sudah memegang doktrin cara-cara sekularisme itu yang dah diajar oleh British dulu. Tak, saya kata sebenarnya kepala bagi segala kerosakan dunia ni British lah. Dia orang lah. Dia yang dah bagi tahu, okey, Malaysia merdeka tapi syaratnya ni. Hingga kan syarat yang kita bagi, Raja-Raja Melayu bagi ketika nak merdeka di London tu, ketika Lord Wright kan ketika di London, dia tak buka pun apa yang Tuanku Raja-Raja kita bagi. Dia selak macam tu je, tak tepi. Dan Tuanku Rahman dan rombongan tak sempat nak baca semua pun perlembagaan yang diorang susun.
Buka dia orang susah je. Kerana tuanku ketika menghadap dia orang tak lebih dari 10 minit. Bayangkan. Dia orang tak nak jumpa. Queen tak nak jumpa langsung. Dia bagi je punya lot-lot dia jumpa. Sign lah Tuanku Abdul Rahman nak buat macam mana, nak buat merdeka kat kita lah. Rupa-rupanya terikat kita punya, banyak terikat kita dalam tu. Jadi kita kena sedarkanlah balik insya-Allah. Doalah, kekuatan doa yang lebih utama kan, agar pemerintah kita ni faham lah. Kerana bila jalankan apa yang Allah perintah, ni saya bahagia. Kan saya katakan Allah yang jadikan kita dan dia bagi peraturan untuk kita. Kalau kita ikut peraturan tu, selamat tak kita? Macam saya kata beli kipas ni contohlah kan. Dah kipas dah dibuat oleh kilang. Kilang bagi manual macam mana nak pasang, nak pakai. Kita ikut tak buku tu? Ikut kan? Ikut dapat tak kipas tu rasa nikmat ni? Tapi tiba-tiba Haji Azia beli kipas ni, konon-konon MacGyver lah konon. Dia buangnya buku tu kan. Dia kata I can do it. Dia kata buat pandai-pandai tak ikut buku. Tekan-tekan kipas angin tak keluar. Tekan 2 tak keluar, tekan 3 tak keluar, tekan 4 dia keluar ke belakang. Depan. Haji Azia bawa pergi kedai balik tak? Apa you punya kipas ni Toke? Angin ke belakang bukan ke depan Toke kata you pasang macam mana? I pasang sendirilah. You tak ikut itu manual ke? Tak ikut. Itulah pasal dia. Jadi masalah tak? Salah. Inilah jadi kat dalam hidup manusia ni. Tak nak ikut panduan Allah. Itu je. Allah dah bagi ikut lah. Dia dah buat kita. Dia dah buat kita. Dia bagi panduan pula. Boleh tak Allah tak nak jadikan kita tapi dia biar kita? Tak ada buku, tak ada apa, jadi lembu. Tak kan? Makan rumput. Lembu pun ada peraturan. Makan rumput, tak makan pula Maggi. Tak kan contoh kan? Tak makan pula pizza. Kerana dia mengikut perintah Tuhan. Tapi manusia ni lah yang tak nak taat kepada Allah Ta'ala. Padanlah Allah jadikan syurga dan neraka. Bukan Allah nak masukkan kita dalam neraka, tapi manusia sendiri yang nak masuk ke dalam. Wallahu a'lam. Satu lagi Ustaz. Ya. Soalan baru-baru ni ada satu viral yang Ustazah menegur pelakon tu, dia cerita pasal dia buat contoh pasal makam tu. Sebagai pelakon kan kita Islam, apa hukum dia Ustaz? Contoh apa? Ada viral baru-baru ni pasal scenes dalam Scene drama, dia berlakon dekat Madinah Ustaz. Berlakon kat Madinah? Berlakon dekat Oh. makam Rasulullah, tapi adegan-adegan dia tu tak sesuai perkataan-perkataan dia keluar. Dialog dia tu dia macam cakap tak dia buat sesuai lah nak contoh dilakoni kat macam Madinah. makam Rasulullah, di depan makam Rasulullah aku bersumpah macam dia tu. Something like macam tu. Okay. Dia sebagai orang Islam tu mesti ada dosa Ustaz kan? Dia Sebab menyumpah tu ikut macam mana sebab sumpah dia? Mak dia. dia sumpah mak dia cakap kata di depan makam Rasulullah ni dia kata aku kalau husband dia tahu dia akan make sure mak dia meninggal dekat situ kat tanah Biar haram kau tu. mampus saya kata. Allah. Tapi Kalau Asma Ustaz Ahmad tegur. Ustaz Asma tu sebagai dia sebagai orang Islam tu apa Pengarah kena tengok lah kan. Tapi dia berlakon lah. dia ikut scripted lah, dia ikut scripted tapi you Islam you sendiri berlakon pun. Jadi Yang pertamanya tak sebab perlulah buat itulah sampai kat situ kan. sebab itulah benda-benda macam ni saya pernah tegur Sebagai dulu pelakon ketika tu. pengarah-pengarah filem ni semua. Dia kena merujuk kepada guru kena rujuk ulama dulu nak buat macam mana scene-scene ni. Kerana ni scene agama ni di makam Nabi, tempat yang mulia ni. Jadi kalau kepada keadaan yang secara zahir ni kita tengok, hukumnya adalah berdosa. Kerana yang pertama berlakon-lakon. Yang kedua pula bersumpah-sumpah di hadapan makam Nabi dengan sumpah yang tak sepatutnya, maka itu disolat. Yang ketiganya menjadikan mempersenda akan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak suka. Bersenda lah tu. Nabi tak suka benda-benda macam tu. Yang kita pula just untuk berlakon. Tak boleh, kerana dalam hal agama main-main jadi betul. Betul-betul apatah lagi. Jaga-jaga akidah ya. Lepas tu dulu saya pernah menegur penerbit-penerbit filem dan sebagainya tentang cerita hantu dan semua kan. Yang guna yang Quran, baca Quran pun tak betul. Kemudian buat-buat sikit hantu pun jatuh, terbang, lari dan sebagainya. Saya kata kena betulkan. Jadi ada seorang penerbit hantar kat saya skrip dan saya pun betulkan apa yang sepatutnya. Banyak yang kena betulkan. Maka akhirnya tak terbitlah drama. Sebab banyak sangat. Sebab banyak sangat. Jadi saya kata, kalau nak ikut saya ikutlah. Tak nak ikut sudah. Saya dah jalankan tanggungjawab saya. Mengatakan yang ni tak betul, yang ni betul, yang sebagainya kan. Jadi kena rujuk. Kalau kita lagi dalam bab-bab
nak pergi ke makam Nabi dan Mekah. Sekarang ni sampai tahap kat Mekah pun boleh main berlakon-berlakon lah. Kat Kaabah bertawaf pula. Macam suami isteri tapi bukan suami isteri. Boleh nak bertawaf pula kat Baitillah. Apa segitu? Ada orang buat sampai macam tu sekali. Tak boleh lah. Mana boleh. Jadi sudah menjadi perkara yang haram pula di hadapan Baitillah. Ini namanya kita ini tidak menghormati. Ya. Nak buat Islamik tetapi tak ikut cara dia. Rosak. Tak betul. Memang wajib ditegur. Ya. Jadi itu cerita insya-Allah. Dosa. Kalau pelakon tersebut dia kena tentang. Saya tak nak buat sini tak betul. Ya. Tak ada ilmu. Kemudian yang keduanya boleh jadi kerana tak kisahlah. Yang penting nak Dia tak ambil berat. Lakon je. kan tak faham konsep. Ya. Wallahu a'lam. Okey, ada lagi? Tak ada ya? Baik, insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala merahmati kita semua yang hadir, tuan rumah dan isi keluarganya diberkati dan dirahmati Allah, dan kita semua yang hadir dengan mengharapkan keredaan Allah dapatlah keredaan Allah, mengharapkan ke rahmatan Allah dapat rahmat Allah, mengharapkan keampunan Allah maka Allah ampunkan kita semua yang hadir, mengharapkan kemakbulan doa kita dan amalan kita Allah terima insya-Allah. Dan Allah Ta'ala mengurniakan kepada kita ini istiqamah, kesungguhan kita berterusan dalam menuntut ilmu yang mendatangkan manfaat kepada kita di dunia wal akhirah. Dan Allah jadikan kita ini istiqamah dalam melaksanakan segala titah perintah Allah dan meninggalkan larangannya, dan jadikan kita semua ini hamba Allah yang bertakwa, takwa yang zahir, takwa yang batin, dan berhati-hati kita dalam hidup kita di dunia ini agar tidak terjerumus ke dalam jalan dosa dan maksiat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dan Allah Ta'ala jadikan majlis kita ini asbab menjadi bantuan kepada umat Islam di Palestin khususnya, dan kepada negara Islam secara umumnya, dan menjadi kekuatan kepada para mujahidin fi sabilillah, memberikan oleh Allah Ta'ala akan kemenangan ke atas mereka dan kehancuran ke atas musuh-musuh Islam. Dan Allah Ta'ala undurkanlah segala kejahatan, Allah Ta'ala tangguhkanlah segala keburukan yang nak dilakukan oleh musuh ke atas umat Islam di Palestin. Dan Allah lindungilah anak-anak kecil kita di sana, dan Allah lindungilah akan adik-beradik kita di sana, saudara mara kita, guru-guru kita, syekh-syekh kita di sana, agar diselamatkan daripada kezaliman yang dilakukan oleh Zionis Israel la'natullahi alaih. Maka Allah kabulkan semuanya, Allah sihat dan afiatkan kita, dan Allah kurniakan kepada kita nikmat dan rezeki yang barakah untuk kita menolong dan membantu umat Islam yang memerlukan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah 5 bulan ni kita berangkat umrah, jadi doakan. Ya, doakan semua agar Allah Ta'ala permudahkan segala penerbangan, perjalanan, ibadah. Madinatul Munawwarah disambut kedatangan kami seperti tetamu kehormat di sisi Allah, di sisi Nabi SAW, dan kemudian Allah jemput kita semua agar dapat menziarahi makam Nabi dan menziarahi Baitillah berkali-kali dalam hidup kita, dalam kehidupan kita bersama-sama insya-Allah. Walhamdulillahirabbil alamin.